ataupun perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya, ataupun yang disebut dengan harta yang kamu sibuk kumpul dan kamu kumpulkan setiap hari dan setiap masa, ataupun yang disebut dengan rumah tangga yang kamu lebih sayang dan lebih kamu cintai dalam hidup kamu daripada kamu sayang pada Allah dan juga Rasul serta jihad di jalan Allah. Katakanlah pada mereka, fatarabbasu, kabarkan pada mereka akan sampai dan tunggulah kamu hatta ya'tiyallahu bi amri, akan sampai ketentuan Allah dalam urusan yang kamu kerjakan itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah pada mereka yang fasik pada Allah. Sadaqallahul azim. Pengurusi dan ahli bahasa surau, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana pada malam yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita duduk di antara maghrib dan isyak ini. Dan pada malam yang baik ini kita berada pada yang dinamakan dengan bulan-bulan yang besar dalam Islam. Bulan yang disebut dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita penuhi malam-malam yang Allah kurniakan kesempatan yang baik ini dengan kitanya melakukan amal ibadah. Di antara amal ibadah yang kita sering kita buat di antara maghrib dan isyak ini adalah kita duduk dalam majlis-majlis ilmu dan majlis yang dinamakan dengan ingatan kita kepada Allah yang berterusan dalam kehidupan kita ini sendiri. Kita tahu bahawa perjalanan hidup kita tidak selama-lamanya di dunia ini, tidak. Tetapi kita akan mati dan kita akan menghadap di hadapan Allah. Apabila kita mati dan kita menghadap di hadapan Allah, kita perlukan bekalan dan kita perlukan yang disebut dengan kekuatan dalam hidup kita untuk kita menghadap di saat mana kita keseorangan di alam barzakh nanti. Waktu mana kita keseorangan nanti, kita tidak ada kekuatan yang lain kecuali amalan-amalan yang saleh yang kita lakukan di dunia ini yang mampu untuk membantu pada kita sewaktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Para hadirin sekalian, satu ayat yang anda baca pada malam ini merupakan ayat yang ulama-ulama seringkali berbicara tentang ayat ini. Dan ada ulama sentiasa ulang dan sebut tentang ayat ini supaya jadi renungan pada diri kita. Para hadirin sekalian, boleh bayang ayat yang anda baca tadi, Allah cerita kepada kita tentang mengenai dalam hidup kita ni ada 3 perkara yang utama yang mesti kita dahuluikan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Apabila kita sebut surah At-Taubah ayat yang ke-20 tak silap, cuba perhati pada ayat yang anda baca tadi. Dalam ayat yang anda baca tadi, Allah cerita tentang mengenai bagaimana digambarkan tentang mengenai hidup kita ni ada 3 perkara yang utama yang mesti kita dahului. 3 perkara yang utama ni yang dinamakan dengan 3 perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Yang pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ni satu benda yang besar dalam hidup sebagai seorang mukmin. Cinta kepada Allah ni, kerana cinta kepada Allah ni satu perkara yang jarang-jarang manusia nak lekatkan dalam jiwa mereka. Kecintaan manusia ini tatkala mana dia hidup, dia berubah dan beralih arah cinta ni. Cinta yang pertama biasanya manusia ni akan cinta kepada yang namakan dengan selain daripada Allah. Harta benda, cinta kepada anak pinak, cinta kepada jawatan, cinta kepada kedudukan dan sebagainya. Yang ni satu benda yang menyebabkan kadang-kadang manusia ni jadi lupa kepada Allah. Cinta kepada Allah ni satu benda yang paling utama dalam hidup seseorang, yang dinamakan dengan kecintaan. Kenapa cinta kepada Allah? Cinta pada Allah nak suruh kita ni sentiasa senang untuk taat pada perintah Allah. Kerana hilang cinta pada Allah yang menyebabkan manusia lari daripada taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana cinta kepada sesuatu benda, misalnya contoh, apabila dia cinta pada kerjaya dia,
maka dia akan fokus dan dia akan tumpukan pada kerjaya dalam hidupnya. Apabila manusia cinta kepada seseorang, jasad seseorang, dia akan hidup fokus kepada jasad dan seseorang itu. Apabila manusia dicinta kepada yang namakan dengan dalam hidup dia dengan permainan, hidup dia akan fokus pada permainan dalam hidupnya, yang menyebabkan Allah itu tertinggal dalam hidup seseorang. Allah menjadi keutamaan dalam hidup kita ni, sampai peringkat apa saja yang kita buat, kita kena buat lillahi ta'ala, semuanya kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ni diucap setiap kali mana kita solat, kita baca kalimah demikian. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, segala amal ibadah aku, wa mahyaya, segala hidup aku, wa mamati, segala kematian aku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah yang menjaga alam ini sendiri. Yang ni kita diajar supaya kita ikrar dalam hidup kita. Perkara yang paling utama yang kita kena jaga dalam hidup kita, cinta pada Allah. Cinta pada Allah ni mengatasi daripada cinta segala-galanya yang lain. Maksudnya tak ada kecintaan kita lebih besar dalam hidup kita kepada isteri kita, pada anak kita, pada ibu bapa kita. Tak boleh jadi demikian. Kecintaan pada Allah itu menjadi besar. Segala-gala kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk mentaati dan mencintai Allah. Satu benda yang kita kena faham dalam hidup sebagai seorang mukmin, kita buat kerja, bukan kerja untuk kita, tapi kerja kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep dalam hidup. Kita belajar, bukan belajar untuk diri kita, yang kita nak suruh untuk kekuatan diri kita satu masa, tidak, tetapi kita belajar dengan tujuan untuk kecintaan kita pada Allah. Segala benda yang menghilangkan kecintaan pada Allah, maka dia akan tertolak dalam hidup sebagai seorang mukmin. Satu benda yang tidak diterima dalam hidup seorang. Yang pertama, Allah cerita demikian. Yang kedua, dalam hidup kita, kecintaan yang besar yang kita kena tanam dalam hidup kita ialah cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kedudukan yang kedua lepas pada cinta pada Allah. Sekarang kita boleh tengok ramai orang yang buat majlis-majlis cinta Rasul, cinta Rasul. Tapi cinta Allah, kenapa tak buat cinta Allah terlebih dahulu? Kita tak buat yang dinamakan dengan keutamaan dalam hidup seorang. Cinta memang dia akan berturutan. Dia akan datang dahulu. Cinta pada Allah dahulu. Cinta pada Allah itu satu keutamaan. Kenapa dia? Kerana kalau tidak kerana Allah, maka masakan kerana keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir di atas muka bumi ini dengan tujuan untuk menerangkan kembali Al-Quran, nak menerangkan yang namakan dengan yang disebut dengan ajaran-ajaran agama. Cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mesti diasaskan pada yang namakan dengan cinta pada Allah. Kalaulah tidak kerana cinta pada Allah, maka dia tidak akan lahir yang disebut dengan yang namakan dengan cinta pada Rasul, cinta pada selain lepas pada tersebut. Kerana cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi besar lepas pada ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun disebut dalam Al-Quran Karim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalaulah kamu cinta pada Allah, Allah sebut demikian. Kalau kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, kamu ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama-ulama menyebut bahawa keutamaan dalam hidup kita ni, dalam hidup kita letakkan Allah dahulu. Sebagaimana kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak boleh didahului Muhammad Rasulullah dahulu baru la ilaha illallah dalam hidup kita. Tetapi kita letak la ilaha illallah terlebih dahulu, barulah Muhammadur Rasulullah. Dia akan menurut lepas pada yang disebut dengan la ilaha illallah. Satu benda yang kita kena faham, kenapa kena cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita? Kerana jawabnya kerana hidup kita tidak berakhir dengan hidup di dunia. Hidup kita boleh jelas sebab apa kena cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Kerana hidup kita ni kita perlu kepada pemandu perjalanan hidup kita ni. Kerana kita akan mati. Tatkala mana kita mati, kita masuk dalam kubur, kita tak cari isteri kita, kita tak cari anak-anak kita, kita tak cari ketua kampung kita, kita tak cari yang disebut dengan
ketua jabatan kita tidak. Tapi yang kita cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan disoal lepas pada ma rabbuka wa ma nabiyuka. Ditanya terus, siapa Tuhan kamu? Bagaimana kamu bertuhankan Tuhan kamu? Kemudian lepas pada itu ditanya, wa ma nabiyuka, bagaimana kamu bernabikan dalam hidup kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditanya man rabbuka, tidak ditanya soalan man nabiyuka, tidak ditanya soalan demikian, tetapi ditanya ma rabbuka, bagaimana kamu bernabikan nabi kamu, bagaimana kamu bertuhankan Tuhan kamu. Dan ditanya wa ma nabiyuka, bagaimana kamu bernabikan nabi kamu. Terjemahan itu biasa orang kita sebut siapa saja, tetapi ulama-ulama tafsirkan lagi terhadap kalimah ma ni dengan kalimah man itu di sana berbeza. Ma maknanya untuk menyeluruh. Bagaimana kamu bernabikan nabi kamu atas dunia? Kamu kenal tak nabi kamu? Waktu mana kamu mati baru kamu nak cari nabi kamu? Tentu kamu tidak akan jumpa nabi kamu. Hidup atas dunia kamu kena ada nabi kamu. Segala makan minum, tidur bangun, berjalan kita, segala benda yang kita buat semua bersumberkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada satu benda yang tidak diajar dalam agama ini. Semua diajar dalam agama ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah dalam bidang apa saja dalam kehidupan kita. Apabila kita sebut kita ni hidup dengan Islam, maka semua ajaran itu sudah ada dah. Baki lagi kita tidak menggali dan kita tidak mencuba untuk mendapatkan ilmu dalam yang dinamakan dengan ajaran agama ini. Dalam sosial ada Islam, dalam dalam ekonomi ada Islam, dalam ajaran sebutlah pendidikan ada Islam, dalam politik ada Islam, dalam masyarakat ada Islam, semua bidang ada Islam. Kalaulah kita tinggalkan sikit dia, maka dia akan menjadikan ketidaksempurnaan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Islam itu datang dengan penuh kesempurnaan. Suatu apabila kita sebut kita bersama dengan Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Kamu masuklah Islam ini dalam Islam menyeluruh. Bukan kamu masuk afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Kamu beriman separuh dan kamu kufur yang separuh yang lain tidak. Yang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menjadi besar. Kalaulah kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk je dalam kubur Syekh 21 kejap lagi tak jumpa terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk je dalam kubur lepas pada ni kita hidup tidak cinta pada Rasulullah. Tak ada Rasulullah dalam hidup. Allah dah ada dah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak ada. Macam mana kita bangkit di akhirat nanti kita nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita waktu mana kita berjalan di padang mahsyar kita nak dapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak minum air di telaga Kausar Rasulullah? Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ada dalam hidup kita. Sehingga kan ulama-ulama mutaakhirin ini buat program, berbagai-bagai program. Nak suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ada. Antaranya ulama-ulama buat program lau kana bainana al-habib, misal contohnya. Bagaimana kalau kita terasa merasai kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ini cerita-cerita ahli ulama. Nak suruh kita hidup segala benda yang kita buat ini, kita tak boleh lari daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum, tidur, bangun, jalan, segala benda yang kita lakukan dalam hidup kita semua telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun ayat Quran yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar pada kita, turun ayat Quran yang menggambarkan kesempurnaan ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sampai turun ayat ini, kebanyakan sahabat-sahabat gembira terus. Sahabat-sahabat apabila turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, semua sahabat-sahabat ni rasa gembira. Seronok masing-masing kerana Allah mengiktiraf mulai daripada hari ini telah sempurnalah Islam itu. Al-yawma akmaltu lakum, aku telah sempurnakan Islam untuk kamu. Dinakum, satu cara hidup pada kamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah sempurnakan pada kamu satu nikmat yang paling terbaik dalam hidup kamu. Apa dia? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam itu sebagai satu way of life dalam hidup kamu. Satu cara dalam hidup kamu. Kamu nak hidup, kamu tak boleh hidup selain daripada agama Islam yang dibawa oleh siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minum tidak cinta pada Rasulullah. Tak ada Rasulullah dalam hidup kita. Sehingga turun ayat Quran yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar pada kita. Turun ayat Quran yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar pada kita.
Ni kaedah yang kita kena pegang dalam hidup kita. Yang kedua, yang disebut dengan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga, Allah Subhanahu wa taala sebut cinta dalam hidup ni wa jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tiga yang besar dalam beragama ni yang namakan dengan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ni kena sentiasa suburkan dalam hidup kita. Jihad ini bukan satu kalimah teroris tidak. Jihad ini bukan satu kalimah yang menggambarkan militer tidak. Jihad ini satu ajaran dalam ajaran agama. Yang kita jangan senang-senang kita nak labelkan orang dengan militer, nak labelkan orang dengan teroris, pengganah dan sebagainya. Jihad ni satu kalimah yang diajar dalam agama. Agama mengajar kalimah jihad. Bahkan para hadis kan sentiasa ingat dalam hidup kita diajar, dalam hidup kita ni kita ikrarkan pada 5 perkara. Dalam hidup kita tak boleh lari daripada diri kita ni 5 perkara pada diri kita. Yang pertama, Allahu ghayatuna. Allah ni menjadi matlamat hidup kita. Segala benda yang kita buat, yang asas-asas, benda apa saja pun Allahu ghayatuna. Allah ni menjadi matlamat dalam hidup kita. Yang kedua, wa rasulu za'imuna. Rasulullah menjadi ikon kita, menjadi ikutan dalam hidup kita, menjadi pemimpin pada diri kita. Segala benda yang kita buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala benda yang dilakukan dalam hidup kita tak boleh lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga, kita diajar supaya kita tanam dalam hidup kita wal Quran dusturuna. Quran ini perlembagaan dalam kehidupan seseorang. Tak payah carilah perlembagaan selain daripada Islam, kamu tak akan berjaya. Carilah, kamu sebutlah berbagai-bagai teori di atas dunia ni, tolak Al-Quran, tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tak akan berjaya. Tak akan berjaya dalam hidup. Kejayaan dalam hidup kita ni wal Quran dusturuna. Quran ni perlembagaan dalam kehidupan orang mukmin. Tiga, yang keempatnya, kita diajar supaya kita ikrar dalam hidup kita ni, dan kita sebut pada anak-anak kita dan masyarakat kita yang disebut dengan wal jihadu sabiluna. Jihad ini jalan kami. Jihad merupakan jalan yang diajar dalam agama. Semua benda yang kita diajar dalam hidup kita jihad. Segala benda yang kita buat mesti ada jihad. Kenapa kena jihad? Kerana agama ni perlu kesungguhan. Jihad maksudnya kesungguhan dalam diri kamu. Kamu kena beriu. Nak datang surau kena ada jihad. Kalau tak ada jihad, tak datanglah itu. Kita nak buat benda yang disuruh oleh Allah, kena ada jihad. Nak baca Quran, ada jihad. Segala benda mesti ada jihad. Jihad menyusun keluarga, kena ada jihad. Segala benda yang kita buat jihad. Jihad ini menjadi jalan dalam beragama. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat contoh bagaimana besarnya nilai jihad ini. Rasulullah SAW gambarkan tentang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah SAW sebut, siapa yang boleh buang, kamu boleh berjihad, buang segala halangan-halangan kamu dalam menuntut ilmu. Kamu buang halangan nak menuntut ilmu ni banyak. Kita halangan nak menuntut ilmu ni sikit ke banyak, tentulah banyak. Banyak benda yang terhalang. Nak datang, kita terfikir malam ni ada kuliah ke tak ada kuliah. Nak datang tadi, kita terfikirlah ustaz ni datang ke tak datang. Kita terfikir terus. Dalam pemikiran kita datang terus. Waktu mana nak kena jihad, datang kita mendongak pula ke langit, tengok nak hujan ke tak hujan malam. Kemudian datang tengok orang niaga tak niaga. Jihad kita tu kena besar terus. Dalam Islam ni sampai peringkat jihad itu, apabila disebut dengan jihad, datang dengan harta benda terlebih dahulu, berbanding dengan nyawa. Tapi Allah cerita tentang nyawa, jihad tentang nyawa ini 2 kali dalam Al-Quran yang besar. Tetapi cerita mengenai harta benda banyak. Contoh yang mudah, Allah ceritakan lebih awal kamu jihad dengan harta benda. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah cerita satu jihad harta benda. Satu yang kamu kena korbankan dalam taat pada perintah Allah ni, kamu korban harta benda kamu dalam jihad di jalan Allah. Allah cerita apa dia? Wahai orang yang beriman pada Allah, nak tak kalau aku nak tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang menguntungkan? Nak tak kalau aku nak kita buat deal, kita buat satu perniagaan bersama. Perniagaan bersama apa dia? Di mana kita akan berniaga bersama. Aku nak berniaga dengan kamu.
Apabila aku niaga dengan kamu, aku tolong beli barang yang kamu tolong jual. Kamu jual apa dia? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Satu perniagaan yang menguntungkan kamu di antara benda yang paling untung dalam hidup kamu ialah kamu menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kalau Sultan Brunei datang jumpa dengan kita, dia sebut, tuan jual apa saja saya nak beli. Mesti kita ni rasa seronok, nak jual dengan rumah-rumah kalau boleh. Kenapa dia? Kerana perniagaan yang tak rugi, confirm dia nak beli. Allah dia sebut pada kita kata ni yang lebih kaya daripada Sultan Brunei. Yang datang pada kita, kalau Sultan Brunei datang tanya, nak tak kalau kita buka syarikat bersama? Syarikat bersama, kita jadi partner dua, tapi kamu jual saya beli, kamu jual saya beli tu. Tak kira barang apa pun, kita tentu kita akan kata saya nak. Kenapa? Kita confirm dia kaya. Allah lebih kaya daripada Sultan Brunei, lebih kaya daripada segala-gala manusia yang ada. Kaya Allah sebut pada manusia. Nak tak? Kalau aku tanya pada kamu, kita buat satu perniagaan bersama, kamu jual, aku beli. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasul. Modal kamu yang pertama beriman pada Allah dan juga Rasul. Yang kedua, wajihadun fi sabili. Tu'minuna billahi wa rasulihi wajihadun disebut hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Allah sebut terus. Kalau aku nak tanya pada kamu niaga dengan aku, kamu berjuang di jalan Allah fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Kamu bagi banyak mana pun, kamu bagi harta benda kamu untuk taat pada perintah. Anda biasalah buat perumpamaan. Kita ni kan betapa tak naknya meniaga dengan Allah. Nak jihad ni betapa tak nak. Kita ni elok dengar kuliah gini, tiba-tiba lalu tabung derma. Lalu tabung derma depan kita, kebetulan dalam poket kita ni ada 2 keping. Sekepingnya RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? RM1 terus kan? Yang RM50, RM50 saya. Yang RM1 ni, yang RM1 ni tak apalah, kita boleh masuk. Itu contoh yang mudah je dalam hidup kita. Kita yang menjaga dengan Allah, memang kita malas. Nak jihad di jalan Allah, tak payah banyak pun. Tengok kita derma untuk seorang, ada sampai RM120 sebulan. Tak ada. Kita derma untuk seorang masjid ni, ada sampai RM120 sebulan. Jarang. Bayar bil Astro, RM120 sebulan. Contoh yang mudah je kita. Yang ni pun kita nak niaga dengan Allah. Kata kamu bayar pada Ananda Krishnan boleh, bayar pada aku tak boleh. Kamu nak sebut jihad kamu, yang tu je, yang tu sikit kamu tak boleh dah. Apatah lagi kamu nak berjuang yang lain, berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Kata benda kamu, aku nak tengok pada kamu. Kemuncak jihad ini apa dia? Yang namakan dengan kemuncak jihad dalam hidup kamu. Kamu korbankan nyawa kamu untuk mentaati perintah Allah. Sampaikan kita diajar supaya sebut dalam hidup kita, sampai kita kena berniat asyahidu amanina. Mati syahid itu cita-cita dalam hidup kamu. Bahkan Rasulullah SAW sentiasa sebut, bercita-citalah untuk mati syahid. Siapa-siapa yang bercita-cita untuk mati syahid, kemudian satu hari dia mati di atas katil dia mati di atas katil dia, pahala dia bagaikan pahala orang mati syahid di jalan Allah SWT. Nak sebutnya besar, nak sebut gambaran apa dia, nak cita-cita mati syahid pun tak nak. Kita ni nak cita-cita mati syahid pun tak nak. Apatah lagi yang disebut dengan jihad di jalan Allah. Sampai Rasulullah kata, bercita-citalah dalam hidup ini untuk mati syahid. Siapa yang bercita-cita untuk mati syahid, suatu hari dia mati di atas katil. Dia mati di atas katil, pahala dia seumpama dia dalam keadaan yang diri dia ni sendirinya, pahala dalam hidup dia sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini benda yang besar. Agama ni perlu pada pengorbanan. Kalau kita tak korban, maka di waktu tersebut agama ni tidak tertegak dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam dunia kita. Segala maknanya jihad di jalan Allah ni menjadi besar dalam hidup seseorang.
Sayangnya Allah cerita daripada 3 perkara yang utama ini, daripada 3 perkara yang utama ni, ada lebih kurang 8 perkara yang menjadikan halangan pada 3 benda. Allah cerita melalui satu ayat. Ulama-ulama cerita daripada 3 benda yang kita kena fokus dalam hidup kita ni, fokus kat mana? Fokus pada 3 benda. Kalau kita dapat 3 benda ni, besarlah dalam hidup. Di antara nilai-nilai yang bernilai. Anda biasa sebut di kalangan kuliah-kuliah sebelum daripada ni, anda sebut orang kita ni, dia rasa bernilai hidup ni dengan harta benda. Dia rasa bernilai hidup ni dengan pangkat. Dia rasa bernilai hidup ni dengan jawatan dan pengaruh. Rasulullah SAW datang, Rasulullah kata, harta benda tidak menilaikan dalam hidup kamu. Kamu tak bernilai dalam hidup kamu, kamu dapat harta benda. Banyak macam mana pun harta benda kamu, Allah tak pandang. Allah tak pandang dalam hidup. Kerana Allah tak tengok pada harta benda seorang. Habis yang kamu habis masa kamu keluar pagi balik gelap, keluar pagi balik gelap, kamu nak cari apa dia dalam hidup kamu? Kita nak cari apa dia dalam diri kita? Kita cari harta benda. Harta benda untuk apa dia? Harta benda yang bagaimana? Yang kita inginkan. Rasulullah SAW ajar bukan harta benda menjadi keutamaan. Kalau harta benda menjadi keutamaan, nescaya Qarun itu jauh lebih mulia di sisi Allah berbanding daripada yang ada pada diri kita. Qarun kan mulia. Qarun itu kan banyak harta benda dia. Banyak tak banyak harta kekayaan Qarun ini, sebanyak lebih kurang yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun, sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi waktu mana Allah jadikan dengan kekayaan Qarun tadi, Qarun ni rasa hebat dan kaya mewah, Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit dia matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit matahari, tenggelam lagi 70 hasta ke dalam muka bumi ini sendiri. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok dah Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni muliakan apa? Kerana pangkat. Pangkat tak. Kita tak payah berebut dah pangkat. Bahkan diajar supaya kamu tak pegang jawatan itu lebih baik daripada kamu pegang jawatan. Kerana jawatan itu aman. Wa innaha yaumal qiyamati nadama. Orang yang pegang jawatan ini kebanyakan dia menyesal di hadapan Allah. Diajar dan dimasuk dalam pemikiran sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jangan berebut pegang jawatan. Kalau kamu pegang, kena pegang juga. Itu aman. Kamu kena ingat, laisa tashrifan walakin taklifan. Pegang jawatan ini bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diajar oleh Rasulullah pada sahabat-sahabat. Ingat dalam hidup kita ni, jawatan bukan satu kemuliaan. Kamu jangan rasa bangga dengan jawatan. Kenapa? Kerana ada orang yang lebih besar, jawatan lebih besar daripada kita sebelum daripada ini. Siapa jawatan yang lebih besar daripada kita sebelum daripada ini? Tapi Allah hinakan dia. Fir'aun. Fir'aun besar jawatannya. Besar tak besar jawatan Fir'aun ini sampai dia mengaku jadi Tuhan. Dia mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya Fir'aun. Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Kata dia Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga manusia yang mengaku jadi Tuhan. Dalam hidup Fir'aun ni mengaku ya Tuhan kerana dia rasa besar hidup dia. Kenapa dia rasa besar? Hidup dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing mani tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Gaul lagi tak ada. Fir'aun tak pernah kena penyakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun tak pernah dengan penyakit dalam hidup dia. Disebut dalam kitab Fir'aun ni, menguap pun tak pernah. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Menguap tu tak kena kaya. Tapi jangan pula tak menguap dia. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali dia. Nak lawan Fir'aun dia. Nak gambarkan hidup. Hidup ni muliakan apa? Hidup muliakan apa? Yang dinamakan dengan harta, pangkat, yang disebut dengan pingat? Tak. Hidup mulia dalam hidup kita ni ada sebab-sebab tertentu. Di antara kemuliaan hidup bila kamu dapat Allah, kamu dapat Rasul, kamu dapat jihad di jalan Allah. Ni kemuliaan dalam hidup. Kemuliaan dalam hidup kita dapat Allah, kita dapat Rasul, dan kita dapat yang disebut dengan jihad di jalan Allah. Dalam bahasa yang mudah, kita dapat yang dinamakan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah ni kemuncak kemuliaan dalam kehidupan. Tiga benda ni satu kemuliaan dalam kehidupan seseorang. Tatkala mana kita diberi hidayah oleh Allah,
kita boleh sujud pada Allah. Jauh kita lebih bernilai daripada orang-orang kaya yang ada atas dunia. Lebih bernilai dalam hidup kita kalau mana Allah bagi hidayah untuk kita riba dan membaca Al-Quran. Jauh lebih bernilai daripada orang yang hidup hanya menghabiskan masa di kedai-kedai kopi dan menghabiskan masa dengan membuang masa begitu saja dengan percakapan yang kosong. Tapi kita ni, alhamdulillah, Allah masih gerakkan diri kita. Allah masih lagi sayang pada kita. Di antara manusia yang Allah tak sayang, contoh yang mudah, dia duduk dekat dengan sumber hidayah tapi tak dapat hidayah. Contoh yang mudah, siapa dia? Abu Talib. Abu Talib itu di antara contoh yang paling mudah yang kita boleh faham. Yang duduk dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita boleh bayang dialah yang menjaga Rasulullah, membesar Rasulullah. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertunang, dia yang bawa pinangan untuk kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Waktu mana Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul, dia yang tahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu mana dekat nak meninggal dunia, Rasulullah ajar pada dia mengucap, "Pakcik, tolong sebut asyhadu la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah." Terus dia paling terus paling dengan Rasulullah, tak nak mengucap. Waktu mana tak nak mengucap tersebut, tak nak mengucap ni, Rasulullah SAW sedih. Dia sebut, "Muhammad, aku tahu syurga itu betul, neraka itu betul, segala benda yang kamu ajar itu betul. Tetapi biarlah Muhammad, aku mati sebegini pun tak mengapa wahai." Rasulullah SAW terangkat tangan, doa pada Allah, minta dengan Allah, "Ya Allah, tolonglah selamat pakcik aku seorang." Sebut tolong sama. Dalam keadaan sebut tolong sama ni, turun ayat Quran tegur Rasulullah, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Maknanya, apabila kita dapat Allah, kita dapat Rasul, ataupun kita dapat jihad di jalan Allah ini, satu benda yang besar dalam hidup, satu benda yang memuliakan dalam hidup seseorang. Dan kita jangan rasa hina kalau mana kita dapat benda-benda yang dekat. Kerana apa dia? Kerana Allah cerita dalam hidup seseorang ini ada 8 perkara yang menyebabkan dia tak jadi dapat 3 perkara. Allah gambarkan daripada sepotong ayat. 8 perkara ni apa dia? Qul in kana aba'ukum, ibu bapa kamu yang menyebabkan kamu tak dapat Allah, kamu tak dapat Rasul, dan kamu tak dapat jihad di jalan Allah. Ibu bapa ni menjadi halangan yang paling utama. Orang tak kenal Allah, orang tak kenal Rasulullah SAW, orang tak kenal yang namakan dengan jihad di jalan Allah. Di antara benda yang tamu yang menyebabkan kamu tak dapat. Kenapa dia? Kerana salah didikan, salah yang dinamakan dengan ajakan dalam beragama. Satu, Rasulullah SAW pesan banyak kali terhadap ibu bapa. Rasulullah SAW sebut, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Anak-anak yang kamu lahir itu lahir dalam keadaan bersih, lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisan. Rasulullah SAW gambar terus, ibu bapa lah yang mencorakkan anak itu, menjadikan Kristian, nak menjadikan Majusi, nak menjadikan Yahudi. Anak ni ibu bapa yang menjadikan itu. Ibu bapa yang mendidik. Dalam hidup ni, ibu bapa lah yang memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah, dan memperkenalkan jihad di jalan Allah. Kita perhati zaman kita ni, ada ibu bapa yang sibuk nak kenalkan Allah waktu mana anak-anak mula membesar. Besar je. Anda biasa sebutkan, kita ni dah lari jauh dah daripada sistem pendidikan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita bila dia umur 2 tahun 8 bulan, dia mula boleh bercakap. Ada kita nak masukkan Allah dan juga Rasul dalam hidup mereka. Jarang kita nak masuk, kerana kita tak tahu kita nak masuk apa dia. Ustaz, kita tanya, nak masuk apa dia pada anak-anak kita pada usia 2 tahun 8 bulan, nak masukkan apa dia? Kita tahu kita dapat anak, tapi kita nak masuk apa dia dalam hidup ni? Bermula daripada 2 tahun 8 bulan dia boleh bercakap, dan bermula daripada dia membesar, dan dalam keadaan itu kita nak masuk apa dia dalam pemikiran. Berapa ramai orang yang menjadi buntu umur 5 tahun saja, anak kita hantar ke tadika yang biasa saja, tadika yang mengajar anak-anak kita. Start daripada umur 5 tahun, kita hantar anak-anak kita belajar tadika di Twinkle Little Star tersebut. Kita ajar benda demikian pada diri. Bila dia belajar Al-Quran, bila dia nak belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dalam hidup dia nak mula Al-Quran dalam hidup,
Kita kata nantilah, dia masih kecil lagi. Kita mulakan masuk jas 1. Apabila kita masuk ke jas 1 saja, dia belajar Quran. Tak belajar. Tak belajar Quran. Tak sempat pun dia nak belajar Quran. Tak sempat pun dia nak belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak kenal Rasulullah, tak ada dalam hidup. Belajar di Jalan 5, kita ajar pada dia tentang peristiwa hang tuah, hang lipo dan sebagainya. Kemudian masuk ke Jahannam, kita masukkan dia periksa. Kemudian kita tumpu fokuskan dia pada periksa. Bila dia nak belajar Quran, habis saja daripada Jahannam, habis Jahannam masuk tingkatan 1. Dia masuk tingkatan 1, kita tumpu dia lagi periksa untuk PMR. Tumpu lagi periksa dia untuk SPM. Bila dia nak belajar Quran, bila dia nak belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak belajar. Habis SPM, sambung lagi dengan universiti. Bila dia belajar Al-Quran, dia masuk di universiti, dia masuk dalam bidang-bidang dia tertentu. Bidang-bidang dia tak sempat lagi dah untuk dia nak belajar Al-Quran. Habis universiti 4 tahun, 5 tahun dia belajar dalam bidang tersebut, dia keluar, dia boleh hidup bila dia nak belajar Al-Quran. Dia hidup bila dia nak faham terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang tahu. Allah dah mula-mula sebut awal-awal lagi. Qul in kana aba'ukum. Ibu bapa kamu yang menjadikan kamu tak kenal Allah dalam hidup. Ibu bapa ni lah yang menyebabkan kamu tak ada perasaan sayang pada Allah, cinta pada beragama, cinta pada Rasul, jihad dia Allah. Halangan yang utama dalam hidup kamu. Kalau kamu terhalang demikian, jadilah bagaikan Nabi Ibrahim AS dengan bapa. Nabi Ibrahim AS yang kita biasa sebut dalam tahiyat kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini pun Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim di antara orang yang terhalang dengan ibu bapa. Ibu bapa menjadi halangan dalam hidup dia. Ibu bapa yang buat berhala. Kita boleh bayang, ibu bapa dia yang buat berhala, suruh Nabi Ibrahim jual berhala. Nabi Ibrahim terfikir nak jual ke tak nak jual, nak jual ke tak nak jual. Fitrah hati kata tak boleh, jangan jual. Tetapi bapa yang suruh jual, akhirnya pikul juga berhala. Bawa berhala keliling kampung, bawa berhala di keliling kampung. Sebut pada orang kampung, marilah wahai orang kampung, beli berhala yang pekak kalau kamu pekak, wahai orang kampung. Wahai orang kampung, datang beli berhala yang bodoh kalau kamu bodoh. Wahai orang kampung, datang beli berhala yang buta kalau kamu buta. Sebut sampai petang, menjaja berhala ini sampai balik sampai ke rumah. Ayah dia tanya, berapa yang laku Ibrahim? Tak ada satu yang laku apa. Kenapa tak laku? Orang kampung kita ni semua celik-celik. Tak ada seorang pun yang bodoh nak beli berhala yang bodoh ni. Nah, ayah Nabi Ibrahim AS tanya, kamu jual macam mana? Ya, saya betul-betul jual berhala yang bodoh kalau kamu bodoh. Kata ayah Nabi Ibrahim, kalau kamu menyaga macam ni wahai Ibrahim, sampai bila-bila tak dah. Besok ambil MC lah wahai Ibrahim. Kamu lebih baik tak meniaga daripada kamu meniaga. Nak gambarkan tentang Nabi Ibrahim di antara ujian yang besar. Bahkan kita diajar supaya sentiasa ingat tentang pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Masuk bulan Zulhijjah, cerita tentang Nabi Ibrahim AS ini. Kenapa? Di antara manusia yang membesar semenjak daripada kecil sampailah dia tua dengan ujian-ujian yang banyak. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Sesungguhnya kami ujikan Ibrahim itu dengan berbagai-bagai ujian. Fa'atammahum, semua ujian-ujian itu berjaya dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Ini ujian dalam hidup. Yang kedua, siapa dia yang menjadi halangan dalam hidup? Wa abna'ukum, anak-anak kamu. Anak-anak dia menjadikan satu benda yang menyebabkan kamu tak kenal Allah, kamu tak kenal Rasul, dan kamu tak kenal yang disebut dengan jihad di jalan Allah. Anak-anak ini menjadi satu benda yang besar, menjadi halangan dalam kehidupan seorang. Sampai Allah pesan dalam Al-Quran betapa besarnya nilai anak-anak ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan shadida." Allah sebut berulang kali, "Wa liyakhshal ladzina law taraku." Kamu kena takut kalau kamu tinggal satu zuriat yang jenis di'afan, yang jenis lemah agama. Kamu ni baguslah,
Kamu bagus, tapi anak-anak kamu, anak-anak yang menyebabkan kita terhalang masuk dalam syurga Allah. Tak boleh masuk syurga Allah. Kenapa tak boleh masuk syurga? Kerana halangan anak-anak ini sendiri. Anak-anak ini yang menyebabkan terhalang pada kita. Itu baru anak. Tak campur menantu lagi. Kalau campur dengan menantu, campur dengan cucu-cucu yang menjadi tanggungjawab dalam hidup kita, besarnya halangan. Besar halangan. Tu baru anak daripada isteri tua. Tak kira lagi nak sebutnya. Yang isteri muda, yang kahwin 2, kahwin 3. Nak sebut gambaran bagaimana anak-anak yang menjadi halangan. Halangan dalam kehidupan seseorang. Dalam keadaan halangan ini, anak-anak yang kita ni baguslah, tapi tersekat oleh anak-anak. Baca ada hadis-hadis Rasulullah cerita. Banyak kan bagaimana orang yang dia berjalan nak masuk dalam syurga Allah. Orang yang tahan pada diri dia, isteri ni. Isteri tu bila boleh tahan, bang, laju je berjalan, nak ke mana ni? Syurga. Musim-musim syurga kan sekarang. Dah sampai di akhirat, semua nak masuk syurga. Nak masuk syurga bang, cuba tengok belakang saya ni bang. Belakang saya ni, saya tak tutup aurat, saya tak reti semayang, saya tak boleh baca Quran. Saya semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah khatam sekali pun Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah sekali pun dalam hidup saya abang tes bacaan semayang saya. Start daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah tengok pun abang kejutkan saya. Saya tak pernah dikejutkan bangun malam untuk sujud pada Allah SWT. Nak sebutnya gambaran baru isteri. Lepas mana tu kita kata diam-diam, kamu ambil dosa kamu, aku ikut. Ambil pahala kamu, ambil pahala aku, kamu ikut. Berjalan 2 orang nak masuk syurga lagi ni, lepas lagi nak masuk syurga. Orang yang kedua tahan kita, anak kita. Anak tahan terus. Anak tahan terus. Bang, mama, laju je, nak ke mana dua-dua orang ni? Jalan seronok je nampak. Syurga. Syurga bang, syurga bang. Cuba tengok belakang kakak ni. Cuba tengok belakang abang ni. Dosa-dosa yang menimbun di belakang abang. Dosa minum arak, dosa berjudi, dosa berempit, dosa itu, dosa ni, dosa yang banyak yang dibuat. Dosa yang dilakukan yang tak tertangguhi. Jangan main-main dengan anak-anak orang ni sekarang. Anak biasa sebut banyak kali dah. Ramai mana orang yang tersangkut, masuk dalam kubur dia tersangkut. Di antara sangkutan yang paling utama anak. Anak ni menjadi halangan yang utama dalam hidup kita. Yang lain lepas, tiba-tiba anak ni tak lepas. Bahagian anak ni sampai pada anak kita dia, sudah tak jawab dah. Yang kamu biar anak kamu buka aurat tu kenapa? Tak pernah masuk dalam bulan Rejab ke kamu? Kamu tak pernah dengar ceramah Isra Mi'raj ke? Yang pergi boleh dengar, yang boleh buat, yang berani buka aurat, berani tak baca Quran, berani dalam hidup yang langgar syariat ni, kamu berani buat demikian. Kamu tak pernah ajar kepada mereka. Yang tu pun tergagak nak jawab depan Allah. Nak gambarkan tentang anak-anak ni satu benda yang teruji dalam hidup seorang. Anak-anak, ramai mana orang tak boleh dengar kuliah. Orang tanya kenapa tak boleh dengar kuliah? Ustaz, anak-anak siapa nak jaga dia sebelum itu? Tak ada orang nak jaga anak saya. Anak dah besar je, kita tanya, habis anak-anak dah besar je mungkin pergi dengar kuliah. Susah Ustaz, cucu-cucu tak ada orang nak jaga. Cucu-cucu dah besar dah, jomlah pergi masjid dengar kuliah. Alah, susahlah sekarang. Lutut pula sakit dia semua. Lutut pula sakit. Ada je alasan yang menyebabkan kita ni terhalang dalam hidup nak buat benda yang diajar dan disuruh dalam agama tu. Siapa dia halangan? Wa abna'ukum. Yang ketiga siapa dia? Wa ikhwanukum, adik-beradik. Adik-beradik menjadi satu benda yang besar dalam hidup seseorang. Berkelahi adik-beradik, tak kenal Allah, tak peduli lah. Yang penting harta tu aku nak. Yang penting bukan banyak pun harta benda. Tak tegur siapa adik-beradik, tak kenal adik-beradik lagi dah. Ya, ulama-ulama sebut kita ni adik-beradik bila waktu kecil je. Waktu mana kita dah berumah tangga, dah hilang adik-beradik. Anak-anak kita ni, dia jadi anak kita bila? Biasanya dia waktu mana dia belum berumah tangga je. Waktu mana dia sedang membesar, kita rasa dia anak-anak.
Tapi kalau dia dah besar dah jadi ayah orang, mak orang dan sebagainya, maka tak ada lagi suasana yang sebagaimana kecil-kecil dahulu, sebagaimana yang kita sedang membesar. Waktu tersebut kita dah mula terhalang. Adik-beradik ni dah mula jadi halangan di antara satu sama lain. Sedangkan adik-beradik ni menjadi satu ujian dalam kehidupan seseorang. Contoh yang mudah orang yang kena ujian dengan adik-beradik siapa dia? Nabi Yusuf AS. Di antara sampai Allah buat satu surah Yusuf untuk kita belajar bagaimana terhadap adik-beradik. Nabi Yusuf ini adik-beradik yang dengki ni, sama-sama adik-beradik. Adik-beradik ini yang tak puas hati sehingga akan buta mata Nabi Yaqub AS, menangis teresa-esa melihat bagaimana perangai adik-beradik ini sendiri terhadap yang dinamakan dengan adik bongsu ni, Nabi Yusuf AS. Surah sampai Allah turunkan surah Yusuf untuk belajar bagaimana kehidupan kita berkeluarga di antara kita adik-beradik ini sendiri. Ini halangan. Siapa lagi? Wa azwajukum, isteri kamu dan pasangan hidup kamu. Tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Kenapa tak kenal Allah, tak kenal Rasul? Kerana pasangan hidup. Pasangan hidup yang tak sebetul dengan dan tak sama dengan matlamat dalam hidup. Maksudnya bagaimana hidup kita ni, kita diajar supaya nampakkan satu matlamat. Kalau kita boleh satu matlamat dalam pasangan hidup kita, maka di waktu tersebut dia akan bergerak ke arah matlamat yang sama. Tapi kalau kita tak pernah kita mengulangi matlamat itu, sampai peringkat para alim ulama sentiasa sebut, suami tolong sebut pada isteri, tolong bantu saya untuk saya bawa keluarga ini ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Isteri tolong sebut dan bisik di telinga suami, abang tolong bawa keluarga ini ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Biasakan sebut, betulkan sentiasa matlamat. Kerana kadang-kadang isteri yang tak betul dalam satu matlamat, kemudian suami yang tak tepat dalam satu matlamat, tak bersama dalam hidup seseorang. Kadang-kadang isteri jalan lain, suami jalan lain. Ini pun yang kita sedang lalui saat ini. Berapa ramai orang yang mula-mula berumah tangga, dia boleh nampak lagi sama, tapi kalau dah lama dah mula buat PL yang tertentu, dah mula berbeza dalam hidup mereka. Wa azwajukum, pasangan hidup. Satu pasangan hidup ana sentiasa sebut, apabila berumah tangga, kita berumah tangga, dia pesan pada anak-anak kita yang berumah tangga, dia mula berumah tangga, dia bukan berumah tangga untuk dunia, tetapi dia sedang membina jalan-jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mula berumah tangga je, kamu dah berjalan, bertertib dua ni untuk fikir bagaimana dua orang ni lah yang selayaknya berjalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main sampai peringkat demikian. Sampai peringkat kita boleh tengok bagaimana halangan pasangan hidup ini berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian pernah dengar seorang sahabiah yang namanya Atiqah, seorang perempuan yang cantik. Allah jadikan dia cantik sehingga menjadikan rebutan di kalangan sahabat-sahabat nak kahwin dengan Atiqah. Seorang perempuan yang cantik, semua nak kahwin dengan dia. Masuk Minang kena reject, masuk Minang kena reject manja. Dia tak terima. Akhirnya dia terima pinangan seorang saja. Siapa dia? Abdullah bin Abu Bakar, anak pada Sayyidina Abu Bakar. Waktu mana dia Abdullah bin Abu Bakar masuk Minang saja, diterima saja, kahwin. Apabila kahwin saja, kahwin dua orang ni kerana cantik sangat. Atiqah ini yang menyebabkan Abdullah ni tak turun sembahyang berjemaah. Cantik sangat, tak turun sembahyang berjemaah, bergurau senda ni. Peringkat awal kahwin memang dibenarkan tak turun sembahyang berjemaah. Dalam hukum fiqh sebut, siapa yang mula-mula kahwin, dia boleh tak turun sembahyang berjemaah selama 7 hari saja. 7 hari. Kahwin dengan anak dara 7 hari. Kahwin dengan janda 3 hari. Ingat betul? Mana sebut gambaran ni. Kahwin dengan anak dara 7 hari. Kerana apa dia? Nak cek ni bacaan sembahyang, nak tahu bagaimana keadaan selama seminggu dia benar. Yang tak turun-turun ni kahwin tiap-tiap hari itu senang. Yang tak turun-turun dalam sembahyang, dalam kaedah mereka hanya diajar selama seminggu kamu boleh. Siapa yang tak turun, siapa membenarkan dia tak turun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benarkan yang kamu tak turun sembahyang berjemaah selama seminggu kerana kamu baru kahwin. Kamu boleh dulu, kamu boleh susul dulu isteri kamu selama seminggu. Lepas seminggu kamu kena turun. Tetapi Abdullah tak turun sembahyang berjemaah.
Tak turun. Lepas selama 21 hari tak turun lagi. Kemudian tiap kali mana nak pergi semayang, Abu Bakar mendengar gurauan helaian tawa anak menantu dia dalam bilik ini. Pergi balik saja. Lalu lama kelamaan Abu Bakar mendengar helaian tawa tadi. Abu Bakar ketuk pintu bilik anak dia, ketuk pintu bilik menantu dia. Keluar Abdullah keluar saja. Abu Bakar kata kepada Abdullah, ceraikan isteri kamu sekarang. Ceraikan isteri kamu sekarang. Abdullah dengar saja ayah dia suruh cerai, terus apa cerai? Ceraikan arahan daripada ayah. Ni ulama-ulama bincang ni. Kalau ayah suruh cerai isteri, kena cerai tak sekarang? Sebagaimana Abu Bakar, ia mengarahkan anak dia Abdullah supaya ceraikan menantu dia Atikah sekarang. Zaman kita ni kena cerai tak cerai? Katanya para alim ulama, kena tengok ayah itu mesti sama dengan Abu Bakar. Kalau ayah tu macam Stone Cold, tak payah lah. Ayah tu tak ada rupa langsung. Nak suruh cerai dia manja. Yang dia sendiri pun tak ada peribadi demikian. Kewarakan itu mesti ada. Suruh cerai. Apabila cerai saja, masing-masing termenung. Tak keluar rumah lagi, duduk dalam rumah ni, termenung. Dalam kaedah Islamnya, memang apabila berlakunya perceraian, tak semestinya keluar rumah terus. Orang Melayu kita je, kalau kena cerai, dia angkut semua barang-barang keluar. Itu orang Melayu. Orang Islam kita ni, apabila berlaku cerai, duduk dalam rumah lagi. Kerana ada tempoh indah. Dan tempoh indah tu dengan tujuan untuk apa dia? Tujuan nak suruh senang. Dia tengok masing-masing mandang, jeling-jeling, lama-lama cuik. Nak suruh cepat rujuk. Kecuali cerai talak 3. Dalam hukum fiqh dibincang benda-benda yang sedemikian. Apabila sampai peringkat masing-masing dah tengok dalam keadaan demikian, lama-lama Abu Bakar kesian, termenung dua-dua orang. Abdullah pun termenung, Atikah pun termenung. Lalu Abu Bakar panggil Atikah, panggil Abdullah. Apabila panggil dua-dua orang, duduk depan pada Abu Bakar. Abu Bakar tanya, Atikah, kamu tahu tak kenapa ayah suruh Abdullah ceraikan kamu? Katanya Atikah, saya tak tahu, Allah dan juga Rasulullah yang lebih mengetahui. Katanya Abu Bakar, Abdullah kamu tahu? Abdullah diam. Dia sebut, kemudian apabila terdiam saja, lalu katanya Abu Bakar, kamu tahu Atikah? Kerana kamulah yang menyebabkan Abdullah tak pergi sembahyang berjemaah. Kerana kamulah yang menyebabkan Abdullah tak pergi sembahyang berjemaah. Kalaulah kerana kamu wahai Atikah, nak tak kalau ayah suruh kamu rujuk kembali, dia rujuk kembali, tetapi jangan dia menjadi halangan untuk dia taat pada perintah Allah kerana kamu wahai Atikah. Allahu Akbar. Zaman kita ni, kalau gitulah keadaan, ramai kena cerai. Ramai kena cerai, tak pergi sembahyang berjemaah ramai kan. Waktu mana kahwin memang disuruh masjid, tapi lepas pada kahwin tu tak datang-datang. Tunggu raya baru datang. Zaman kita dia jadi demikian. Waktu mana sebut saja begitu, Atikah sebut, ya saya bersedia. Apabila sebut bersedia saja, katanya Abdullah, rujuklah wahai Abdullah. Katanya Abu Bakar, rujuklah wahai Abdullah. Apabila rujuk saja dalam keadaan demikian, lalu mereka kembali balik bersama. Malam itu mereka bersama, besok dengar paduan jihad. Dengar terus paduan jihad. Ada dengar paduan jihad, Atikah ni dengar paduan jihad, suruh sebut terus pada suami dia, pergilah bang, mati syahid di jalan Allah. Kalau hidup penuh dengan kemuliaan dalam ketaatan pada perintah Allah. Abang pergi mati syahid, tak apa. Dia ingat janji dengan suami, dia ingat janji dengan bapa mertua, suruh jangan jadi halangan. Lalu Abdullah pergi pegang, lalu gugur syahid di jalan Allah. Apabila gugur syahid di jalan Allah, selang tak lama lepas pada iddah itu, dia kahwin dengan Zaid pun. Zaid Allah bagi kahwin dengan Atikah satu malam. Besok dengar paduan jihad lagi. Dengar paduan jihad. Waktu mana dengar paduan jihad, Atikah ingat lagi janji dengan Abu Bakar. Dia suruh apa dia? Pergilah abang pergi gugur syahid. Kalau hidup dengan penuh kemuliaan. Suami dengan berat hati pergi dulu, pergi perang, lalu gugur syahid Zaid. Kemudian kahwin dengan orang yang ketiga. Lepas pada iddah kahwin dengan orang ketiga. Apabila kahwin dengan orang ketiga, lalu katanya Atikah satu malam juga Allah bagi pada dia. Satu malam ni, besok dengan paduan jihad. Dengan paduan jihad, lalu Allah SWT kata Atikah ni, pergilah abang mati syahid di jalan Allah. Kalau hidup dengan penuh kemuliaan.
lalu mereka gugur dalam perang itu yang ketiga, kemudian kahwin dengan orang yang keempat. Kahwin dengan orang keempat satu malam juga Allah bagi. Satu malam juga kahwin, besok dengan pahlawan jihad lagi. Lalu di waktu tersebut Atikah kata pergi larang, gugur syahid. Kalau hidup penuh dengan kemudian. Kalau kita lah agak-agak macam ni, yang keempat tu dah lah pergi. 3 orang dah mati syahid. Yang keempat ni tunggu rumah lah seorang. Confirm dah boleh masuk syurga. 3 orang dah yang gugur syahid jalan Allah. Yang keempat ni lalu gugur syahid juga. Apabila gugur syahid juga tersebut, katanya Abdullah bin Umar kata dia, "Wa man arada syuhada falyatazawwaj bil atiqah." Siapa-siapa nak mati syahid, kahwinlah dengan Atikah. Confirm mati syahid sebenarnya. Maknanya kalau kahwin dengan Atikah ni satu malam je Allah bagi. Satu malam je Allah bagi, mati syahidlah pada seorang tersebut. Nak sebutnya jangan sampai jadi halangan. Yang keempat dalam hidup kita ni yang namakan dengan jihad, yang disebut dengan pasangan hidup. Yang kelima siapa dia? Wa ashiratukum, jiran tetangga dalam hidup kita. Jiran tetangga kita ni kita jadi kuat kerana jiran tetangga kita. Jiran tetangga kita tengok, kita dapat support daripada jiran tetangga. Ingat pada Allah, jiran tetangga. Sampai peringkat Rasulullah SAW sentiasa pesan, hati-hati kamu dengan jiran-jiran kamu. Jaga-jaga kamu dengan jiran-jiran kamu. Kamu dapat jiran yang baik dengan kamu jadi baik. Kalau kamu dapat jiran yang tak baik dengan kamu menjadi tak baik. Sehingga kan Rasulullah ajar dalam hidup, cari jiran yang baik. Duduk berjiran dengan orang yang baik dalam hidup kita. Kenapa sampai dengan demikian? Nak sembahyang ni pun, kita nak sembahyang pun kena tengok siapa sebelah penyebelah dengan dia. Sampai dengan demikian, kami terkesan sembahyang kita ni terkesan. Cuba kita duduk sebelah orang yang khusyuk, dengan kita jadi khusyuk. Cuba kita duduk sebelah orang yang menguap, kejap lagi kita menguap terus kita. Dia akan terkesan pada diri kita. Jiran kita ni mainkan peranan untuk ingat pada Allah dan juga Rasul, serta jihad di jalan Allah. Kemudian yang keenam disebut dalam Al-Quran, wa amwaluk taraftumuha, harta benda yang kamu sibuk kumpul tiap-tiap hari dan tiap-tiap masa. Ni halangan dalam hidup seorang sampai tak ingat pada Allah. Kejar harta ni sampai tak ingat pada Allah. Tak sempat nak baca Quran, tak gerti nak baca Quran. Orang tanya tak boleh baca Quran, tak boleh. Habis tu macam mana kamu ni? Tak boleh baca Quran. Kamu ni macam mana? Kalau mati nanti? Tak boleh. Kalau kita mati nanti ada orang tolong baca. Senang je tu. Kenapa dia sibuk cari harta benda? Sibuk cari harta benda ni, mati sampai peringkat kita tak bersedia menghadap depan Allah. Jangan, kena ada had dan ada batasan. Wa amwalu taraftumuha. Allah suruh cari harta, tapi kena pandai had dan masa. Masa kita tak kat mana? Ketika mana? Kena ada tu titik perhentian kita. Bila masa kita kena berhenti? Bila kita tahu yang kita kena tambah ilmu di saat ini. Jadi masa dia, ya Allah susun, jangan sampai kelekaan itu memanjang pada diri kita. Kemudian Allah sebut yang ketujuh dalam hidup yang disebut dengan watijaratan takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya. Niaga tak besar sangat pun, niaga kecil je, tapi sampai tak sembahyang Jumaat. Niaga cendol je. Hari-hari Jumaat tu niaga cendol je. Duduk jaga, mempertahankan kecendolan dia. Duduk depan cendol dia, tak sembahyang Jumaat ni. Allahu Akbar. Kita turun-turun tengok, ya Allah, tak sembahyang Jumaat orang. Nak apa dia? Niaga bukan besar sangat pun. Niaga sanggup gadai Allah, sanggup gadai Rasulullah, sanggup gadai segala yang lain dalam hidup dia tersebut. Kenapa? Bimbang kerugian pada perniagaan itu. Kemudian yang akhir sekali, wa masakinu tardawnaha, rumah tangga yang kamu sibuk, kamu sayang dan sayang pada. Dalam hidup ini, sayang pada rumah ni, sampai Imam Ghazali kata, kadang-kadang kena berdiri juga depan rumah kita. Tengok rumah kita ni, waktu mana kita sebut pada, dan jadi macam Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, kalau dah aku tak fikir aku mati, aku akan menyintai kamu wahai Allah. Tetapi oleh kerana aku fikir rumah ini hanya sementara sahaja, rumah yang besar, kalau mana aku menghadap di hadapan Allah nanti, ya Allah, jadikanlah kubur aku di antara taman-taman syurga, ya Allah. Doa nak Imam Ahmad bin Hanbal, waktu mana dia berdiri dalam rumah ni, diri di hadapan rumah ni, Imam Ahmad bin Hanbal dibuat demikian.
Tak kala mana dia, Imam Ghazali rahimahullah, kala mana masuk dalam rumah dia saja, dia berdiri dalam rumah dia, dia tengok ruang-ruang dalam rumah dia. Lalu dia berkata pada keluarga dia, di mana ruang untuk diletakkan mayat aku kalau aku meninggal dunia? Dia sebut pada keluarga dia, di mana tempat ruang untuk diletakkan yang dinamakan dengan waktu mana kematian kita nanti, untuk memudahkan anak kita memandikan mayat kita. Di mana ruang untuk orang nak mensolatkan mayat kita kalau mana kita menghadap di hadapan Allah. Kadang-kadang kena ada pada diri kita. Dalam rumah tangga kita ni, panggil anak-anak kita, panggil anak kita. Sebut ni ruang mayat ya. Sebut terus, ni ruang mayat abang. Abang meninggal dunia nanti, kadang-kadang panggil keluarga kita ni, bagi dia atas kain kapan tu senang. Duduk beli terus kain kapan. Ajak-ajak anak-anak kita ni, tunjuk pada anak-anak kita, ni kain kapan, bahagian kepala, ni bahagian tengah, ni bahagian kaki. Tunjuk pada anak kita pakaian-pakaian yang kita akan pakai sebentar dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Kamu yang sudah ingat ya, kalau abang meninggal dunia, kamu jangan tertinggal daripada pakaikan pakaian untuk abang. Ajak anak-anak kita yang perempuan, waktu mana Umi meninggal dunia nanti, pastikan kamu jangan tertinggal daripada memakaikan pakaian-pakaian yang indah untuk Umi nanti. Pakaian kita ni, waktu mana kita pakai dan kita masuk dalam kubur nanti, pakaian itu akan menjadi kebanggaan pada kita waktu mana kita berjumpa dengan arwah-arwah yang meninggal dunia. Disebut dalam hadis Barra bin Azib. Hadis Barra bin Azib cerita waktu mana masuk saja dalam kubur itu, selepas mana selesai sesi soal jawab ini, tanya-tanya selesai saja, dah selesai sesi soal jawab tersebut, lalu mereka sandarkan. Waktu mana mereka mula sandarkan dia, melurut turun kain kapan. Melurut turun kain kapan. Apabila melurut turun kain kapan, dia tengok saja kain kapan dia tersebut. Dia kata, Allah, aku dah meninggal dunia, aku dah menghadap depan Allah. Waktu mana dia tengok dia menghadap depan Allah, Allah tunjukkan, mereka, kamu tunjukkan bagaimana mentari turun pada hari ini. Mentari turun pada hari pertama di alam barzakh. Lalu waktu mana turun mentari itu, dia beri kabar, mereka, aku tak sembahyang lagi asar. Mereka tak sembahyang lagi asar, teringat nak sembahyang asar. Mereka kata apa dia? La salata laka, wala siyama laka, wala hajjata laka. Tak ada dah sembahyang untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu. Tetapi numukan lailil arusah, tidurlah bagaikan malam pengantin baru pada malam ini. Kamu dah berada di hari yang pertama di alam barzakh. Dia pun teringat Allah meninggal dunia. Waktu tu roh-roh di kalangan illiyin dah mula berada di keliling-keliling, tengok memandang jauh-jauh, memandang jauh-jauh. Masing-masing cakap, biarkan dia, dia penat tak habis lagi. Dia penat tak habis, dia penat daripada perjalanan dia dalam sesi soal jawab dia tak habis lagi tu, biar dia. Kita pun dengar saja dia bercakap tersebut. Ni dalam hadis Rasulullah cerita ni, malam di hari pertama di alam barzakh. Tak percaya, tunggu mati sebenarnya. Sekarang ni tak nampak lagi ni. Waktu mana kita meninggal dunia nanti, baru kita ingat yang ni kot yang Ustaz sebut dahulu. Waktu mana sebut, kita sebut terus. Tak apa, datang main dekat dengan saya ni, main dekat dengan saya, tengok ni, tengok. Dia kata, kamu nampak tak ni kain kapan ni, anak saya yang sudah pakaikan tadi. Saya yang siapkan kain saya ni, tahu tak? Anak yang kedua yang siapkan kapur baru tadi, yang menjahitkan kapur baru tadi, anak perempuan saya yang cium di dahi, di pipi saya tadi, anak-anak semua doa untuk saya. Mula ditanya kabar, apa khabar jiran kita, apa khabar perkampungan kita, apa khabar kuliah di Surau Seksyen 7 tu ada lagi tak? Tanya, masing-masing mula tanya dalam keadaan kita mula bercerita, dan cerita-cerita ni mula kita sebut perjalanan baru kita berada di alam barzakh. Satu Imam Ghazali kata, tolong diri dalam rumah, tengok wa masakin tardawnaha, yang kamu sayang rumah kamu tadi, kamu tengok ada ruang tak orang nak sembahyang mayat rumah? Ada ruang tak untuk orang nak usungkan mayat kamu? Ada ruang tak waktu mana nak mandikan mayat kamu nanti? Waktu mana menghadap di hadapan Allah? Kalau semua itu kamu lakukan dalam hidup kamu, tiba-tiba 8 benda ni terhalang dalam hidup kamu, fatarabbasu, tunggulah kamu, kata Allah,
hatta ya'ti Allahu bi amrih, akan sampai ketentuan Allah dalam kerja-kerja yang kamu lakukan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tak bagi hidayah pada mereka yang fasik pada Allah. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan satu ayat yang anda baca ini dia akan menjadi renungan pada digana dan para hadirin sekalian dalam kita berada pada saat-saat yang pada bulan-bulan berjam sebegini, dan kita renung sikit dalam hidup kita sejauh mana perjalanan hidup kita ni dan kekuatan pada diri kita untuk kita nak mengharungi perjalanan yang lebih besar lagi di hadapan kita nanti. Cukup tak cukup pada diri kita ni, jangan-jangan kita sibuk menuding orang lain, nampak orang lain, tapi diri kita tak pernah membilang diri kita yang kita sedang menghadapi saat-saat sebegini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, anak nak kongsi sikit tu. Anak ada jemaah yang minta anak bawa madu. Madu tu madu yang biasa tu, yang anak sebut banyak kali di mana-mana. Madu tu anak tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand, di mana sekolah tersebut anak yatim yang bapa mereka ditembak mati, kita buat sekolah. Kita ambil anak-anak tersebut, kemudian buat sekolah. Kemudian apabila kita buat sekolah dan kita biayai anak-anak itu belajar di selatan Thailand, di Krong Pinang Yala. Kemudian apabila mereka belajar tu, kita tanggung makan minum mereka. Dan alhamdulillah madu tu mereka bangun tiap-tiap pagi, mereka sujud selama lebih kurang 3 jam setiap pagi. Sujud ni doa setiap pagi. Anaknya gunakan madu ni, madu tersebut bawa masuk ke Malaysia lah. Anak masukkan dan anak guna di perubatan Islam di Tibun Nabawi tu lah. Dan orang yang kena sihir anak suruh minum air madu lah. Orang yang kena macam-macam penyakit ni anak kata minum air madu lah. Dan alhamdulillah dengan minum air madu tersebut keluar muntah-muntah benda-benda yang pelik-pelik yang keluar sendiri, sihir-sihir dan sebagainya. Sihir akhir-akhir ni kan banyak kan. Orang dia nak rosakkan orang, dia guna sihir, ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu dia berkembang di kalangan masyarakat. Sihir melalui Facebook, sihir melalui SMS, sihir melalui macam-macam gaya. Sihir terakhir maknanya jin-jin ICT juga zaman kita. Jadi macam-macam gaya orang sihir orang. Jadi gunalah ayat-ayat Quran dan sebagainya tersebut. Kemudian ada yang kena pencemaran teruk, dia buat amalan minum-minum, alhamdulillah turun kadar gula dan darah dia. Madu tu anak suruh buat amalan, pagi-pagi buat minum air madu. Dan betul lah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal, biasakan hidup kamu ni makan madu dan Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Ini satu-satu madu yang kita bawa balik orang makan senyum. Bawa balik madu satu lagi belakang parang aja. Jadi madu tersebutnya sebenarnya dia jadi dana pada sekolah di Thailand. Dia bantu sekolah anak di Kelantan, dan juga di satu lagi kita sedang bina di section 8 ni lah. Alhamdulillah section 8 tu kita tengah bina, dan baki hutang tu sikit lagi lah, lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah, yang kita nak selesaikan bangunan tersebut. Anak buat sekolah tahfiz sekarang, sekolah tahfiz dan pusat rawatan Islam. Alhamdulillah kita beli dan kita wakafkan bangunan tersebut. Sekarang ni lebih kurang pelajar yang belajar lebih kurang hampir 100 orang pelajar. Dan insya-Allah mulai daripada minggu depan kita akan buka satu kelas talaqi Al-Quran bisanad. Talaqi Quran dengan sanad lah, yang kita akan buka belajar dengan seorang syekh daripada Mesir. Syekh daripada Mesir tu dianya anak tengok sanad dia ni yang anak tengok daripada ijazah dia, daripada seramai 7 orang je yang memiliki sijil itu di Mesir. Dia salah seorang sanad sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buka kalau jemaah yang nak belajar baca je Quran. Baca Quran kemudian dibetulkan balik. Maknanya bacaan kita tu betul sanad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan buka pada pengajian ni pada minggu akan datang nanti insya-Allah. Kalau para hadirin sekalian nak ambil kesempatan belajar tu bolehlah kita susun balik jadual. Ni untuk orang dewasa, untuk yang dah lancar baca Quran dan sebagainya. Dia nak sanad sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan mulai pada minggu depan nanti. Kita akan susun kembali jadual-jadual tersebut. Para hadirin sekalian dalam sebulan 2 bulan habislah baca 30 juzuk Al-Quran tersebut. Baca tu lebih kurang setengah jam sehari.
datang depan dia untuk baca. Kemudian akhir kita akan buat majlis ijazah sanad, dan nama kita lah daripada An Ahmad Dasuki bin Abdul Ghani, An Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman, An daripada guru dia, daripada dia naik sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.